Kita cuba nanti. Okey, tapi berbalik pada apa yang lebih penting sekarang ni untuk makluman anda masih mengenai perjanjian perkongsian Trans-Pasifik atau dengan glamournya lebih dikenali sebagai TPPA. Ya, dan hari ini kita nak fokus berkenaan dengan kesan dan juga apa yang boleh kita jelaskan dalam kalangan Bumiputra, usahawan Bumiputra sendiri, pedagang Bumiputra dan juga ialah industri Bumiputra setelah dilaksanakannya TPPA Khamis depan ini, ataupun bukan Khamis dilaksanakan tapi pembentangannya pada Khamis depan nanti. Okey, jadi kita bersama pada pagi ini Datuk Muhammad Izzat Emir selaku Presiden Persatuan Pedagang dan Pengusaha Melayu Malaysia atau lebih dikenali sebagai Perdasama. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Datuk, perjanjian perkongsian Trans-Pasifik atau TPPA adalah satu bentuk FTA yang baru dan mempunyai potensi sebenarnya untuk membawa negara melangkah ke masa depan. Tapi saya kira dengan pemahaman yang tidak begitu mendalam oleh semua, mungkin khususnya para peniaga, para usahawan, ini menimbulkan kekeliruan dan macam-macam spekulasi dan juga persepsi yang mereka ada kerana mereka sangsi adakah ini mampu melonjakkan ekonomi, membantu mereka dari segi perniagaan dan usahawan itu sendiri. Jadi bagaimana kalau kita boleh kongsikan kesan langsung yang dirasai oleh usahawan Bumiputra sendiri bagi TPPA ini, perjanjian? Tiap-tiap perkara yang baru mesti membimbangkan pada orang yang tak mengertinya. Tetapi Persatuan Pedagang Pengusaha Melayu Malaysia ataupun Perdasama, kita mempunyai pasukan yang telah kaji selidik secara terperinci dan kita juga mengambil bahagian dalam semua bentuk perbincangan, bukan saja dengan Perdasama, dengan lebih kurang 10 lebih persatuan yang lain-lain, termasuk kaum Cina, Manufacturing Association dan sebagainya. Jadi kita penuh keyakinan penyertaan Malaysia dalam TPPA bersama 12 negara ini akan membawa manfaat yang lebih banyak dan akan meningkatkan industri kita kepada ekspor ke luar negara. Bila ada banyak ekspor, pelabuhan-pelabuhan pun akan sibuk dengan kerja-kerjanya dan bahagian logistik, syarikat logistik pun dapat keuntungan. Malahan tenaga pekerja di pelabuhan pun mungkin akan perlu ditambah sebab ekspornya melebihan. Jadi tentang kepentingan Bumiputra kami dah kaji dan kita yakin tiada memberi sebarang ancaman kepada pedagang dan pengusaha Bumiputra. Itu dari aspek peluang pekerjaan yang dengan adanya pelaksanaan TPPA ini ia membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Tapi dari segi aspek kedudukan Bumiputra itu sendiri, ada yang mengatakan bahawa dengan pelaksanaan TPPA ini ia menimbulkan kebimbangan ataupun kebesaran dalam kalangan Bumiputra kerana mereka harus bersaing dengan pelabur asing. Lebih saingan. Kebimbangan itu perkara biasa. Dalam meniaga, kalau kita meniaga secara kecil-kecilan pun kita akan bimbang dengan kehebatan jiran kita yang compete kepada kita. Tetapi dalam TPPA kita akan belajar untuk lebih maju, lebih bertanggungjawab, lebih mempertingkatkan kualiti barangan kita, servis kita, kerana ini pasaran terbuka. Dan pada masa ini pun di Perdasama serta ahli-ahlinya, lebih kurang 18,000, semuanya mengambil sikap bahawasanya untuk maju kita tak boleh bermanja. Kita kena belajar bagaimana membetulkan diri kita dan cara perniagaan kita kena betul. Jadi kebimbangan itu ada, tapi Perdasama akan menganturkan terus berbagai langkah pendidikan, exposure bagi mereka faham untuk menyenangkan fikiran yang terganggu itu. Ini kena maksudnya kena keluar daripada zon selesa. Yes, betul, itu betul. Dan apakah mungkin aspek yang masih perlu diperhalusi dalam TPPA ini, khususnya dalam terus memartabatkan kedudukan para pedagang, para usahawan Bumiputra khususnya? Okey, Perdasama dan juga persatuan-persatuan lain yang bertanggungjawab tentang Bumiputra akan bersama-sama MITI untuk mengawasi jika ada langkah-langkah yang tidak mematuhi janji. Sebab dalam agreement kita ni, kita ada kuasa untuk membetulkan kesilapan bila-bila masa. Bila-bila masa? Bila-bila masa. Jadi kita boleh buat teguran dan pembetulan. Ini telah pun dijelaskan oleh Yang Berhormat Menteri Datuk Mustafa Mohamed dalam berbagai briefing yang kita hadir.
Jadi tak ada masalah. Saya rasa negara Malaysia ni negara yang amat penting di ASEAN. Jadi mana-mana pihak pun yang nak berniaga dengan Malaysia ni mesti ambil berat tentang sensitiviti Malaysia. Kita ada 3 bangsa yang besar dan lain-lain lagi ya. Bangsa Melayu, Cina dan India. Kita semua ada kepentingan mengikut ajaran agama dan adat kita. Jadi kalau ada melanggar peraturan, kita akan buat teguran, bantahan dan saya yakin setelah mendengar briefing itu dan bukan saya saja, baru-baru ini 7 organisasi terbesar di kalangan persatuan telah memberi pengajaran yang kita sokong TPP ini setelah kita membuat kajian yang terperinci. Jadi susulan daripada apa yang tidak betul atau tidak diikuti akan kita buat bantahan dan teguran mengikut perjanjian yang ada di dalam perjanjian ini. Datuk, kita faham dengan pelaksanaan TPPA ni, ia merancangkan lagi pelaburan asing dan juga pelaburan Malaysia, pelabur Malaysia sendiri untuk melabur di negara asing. Namun bagi mereka usahawan Bumiputera lah ataupun IKS sendiri yang baru mula bertapak, bagaimana mereka harus merebut peluang yang ada selepas pelaksanaan TPPA ni? Kita harus faham TPPA akan membuka pasaran yang lebih luas kepada banyak negara yang dahulunya kita tidak begitu mudah memasuki pasaran mereka. Jadi kalau pasaran buka luas, hari ini saja sebelum ada TPPA pun, jika datang investor dari luar negara, pertama kali mereka ingin tahu kekuatan SME kita umpamanya, macam mana mereka boleh outsource produk pada kita. Jadi pasaran yang besar akan membuka peluang pada peniaga-peniaga kecil untuk turut bersama main peranan, mengeluarkan perkara-perkara yang perlu mereka dapat sokongan daripada outsourcing. Kami ada pengurusi Biro SME, Dato' Fauzi. Dia rancak mengatur program dengan SME Corp untuk membolehkan peniaga-peniaga kecil ini seiring dengan peniaga-peniaga besar. Jadi tak harus bimbang. Betul. Okey, seadanya 12 buah negara yang terlibat. Pada pandangan Datuk sendiri, adakah mungkin jika ada penambahan dari segi negara-negara yang terlibat akan membawa lebih perubahan yang besar dan juga mungkin impaknya lebih positif? Dan kerana apa peluangnya akan lebih besar dan skopnya juga lebih luas, bagaimana? Ada pepatah Melayu, banyak air ikan tak mati. Lagi besar lagi baik. Sebab negara kita ni export oriented. Barang yang kita buat kita ekspor kepada semua negara. So kalau hanya 12 kita menikmati kehebatan, kalau bertambah lagi bagus, itu lagi elok. Jadi tak ada masalah. Dan sekarang kita ada yang dah pun mula memahami apakah konsep dalam perjanjian TPPA ini sendiri, dan ada yang juga mereka membandingkan manfaat dan juga kekurangan dalam TPPA ini. Namun ada mereka yang mungkin mereka hanya menilai atas pasir ataupun dasar yang di luar saja. Mereka membantah TPPA ini kerana tentunya mereka membantah adalah kerana usahawan-usahawan muda ni mereka akan ketinggalan. Tak apa. Persaingan. Tak apa. Pada saya tak apa. Kalau mereka berkumpul, membantah, membagi pandangan, bagi pihak yang positif yang kita menyokong pada ini, kita akan dapat petik info-info baru untuk membetulkan jika masih ada kelemahan. Itu tak mengapa. Tapi untuk membantah sebagai satu budaya bantah sepanjang jalan, itu tidak sehat. Itu tidak boleh membantu perkembangan perniagaan di negara kita. Kita kena praktikal dan logik. Saya dapati ada juga 1-2 daripada mereka yang sebenarnya bukan ahli berniaga, just a consultant, tak pernah jual apa pun. Pakar runding. Tak ada pakar runding. Dia charge duit tu kepada persatuan untuk poket dia senang. Itu pun berniaga juga tu, Datuk? Tapi itu cara tak betul. Sebab kalau nak bagi pandangan, you kena betul-betul terlibat dalam perniagaan itu. Kalau hanya pandai kritik tapi tak pandai berniaga, saya ingat susah nak menjadi kritik yang boleh diterima ramai. Rakyat Malaysia ni, generasi muda yang ada sekarang ni,
mereka lebih open mind, lebih mahu kemajuan. Sebab ramai yang keluar daripada universiti sedang mencari-cari peluang untuk berdikari. Tidak mau lagi makan gaji, nak meniaga. TPPA membuka satu platform perniagaan yang besar pada mereka semua. Saya kira ada juga semalam juga kita sempat berbual bersama beberapa orang peniaga yang menyahut baik sebenarnya TPPA ini kerana mereka rasakan peluang yang lebih cerah untuk mereka ekspor barang-barang, menambah pendapatan dan sebagainya. Jadi bagi para peniaga, para usahawan dan sebagainya, bagaimana perlu mereka sahut TPPA ini selain daripada kita tak nak bantah dah. Kita lebihkan pemahaman dan mungkin cara lain yang boleh, apa yang boleh mereka lakukan, Datuk, dan perlu mereka lakukan. Menteri Perdagangan Antarabangsa, the whole kementerian, bergiat cergas senantiasa memberi penerangan kepada mana-mana pihak yang ingin mengetahui lebih dalam tentang fungsi dan sumbangan TPPA. Jadi pada mereka senang saja. Sama ada melalui Perdasama ataupun mana-mana persatuan, mohon penjelasan dengan senang saja kita akan hantar penceramah, MITI akan hantar penceramah untuk memberi penerangan yang lebih jelas. Jadi ini tak ada timbul apa-apa masalah. Kalau kita ragu atau bimbang, itu sifat manusia lah. You must be concerned tentang apa yang you kurang faham. Tapi bila sudah dapat penjelasan dan terang, kita kena bertindak cergas untuk merebutkan peluang yang ada. Saya kira apa saja pembaharuan itu menimbulkan keraguan. Betul. Jadi saya rasa dari segi penjelasan tu dalam buku ni ada terkandung segala penjelasan yang ataupun persoalan boleh dapat dengan senang dari MITI ni. Yang diterbitkan oleh MITI sendiri, yang mana mereka menjelaskan jawapan kepada kebimbangan, salah faham dan juga tuduhan terhadap TPPA yang bakal dibahaskan di Parlimen pada minggu akan datang ini. Jadi tapi dengan penerangan yang ada, penerbitan buku seperti ini, bagaimana ia dapat terus kita menyuntik ataupun kita bagikan mereka pemahaman yang betul-betul sebenarnya. Seperti sebelum ni GST dan sekarang ini TPPA pula. Ya, memang ada berbagai perjanjian dari masa ke semasa oleh semua negara untuk menyelamatkan aktiviti ekonomi negara mereka dan juga untuk mengawal kedatangan perniagaan yang mungkin boleh mengancamkan negara mereka. Benar. Tetapi kita lihat semua mereka bekerjasama dari masa ke semasa, mengadakan mesyuarat, membincang, membetulkan apa yang lemah, tokok tambah dan sebagainya. TPPA ni yang terakhir dan termoden dan paling banyak membuka peluang untuk kita berkembang maju. Jadi kita akan juga adakan mesyuarat ahli-ahli TPPA dari masa ke semasa. Saya yakin untuk membetulkan keadaan. Nothing is forever lah. Bukan sesuatu itu dia tidak boleh dibetulkan atau diperbaiki. Baik, jadi apa yang boleh Datuk sendiri sarankan ataupun sampaikan pada semua yang menonton, khususnya mereka yang terdiri daripada kalangan para peniaga, para usahawan dan sebagainya? Senang saja. Kalau masih ragu, masih bimbang, MITI, Kementerian Perdagangan Antarabangsa, dia begitu terbuka untuk memberi penerangan. So buat hubungan. Kalau rasa ragu untuk sebagai individu nak buat hubungan, kontak Perdasama. Telefon nombor kita 209 20952. Saya pun apa nanti kita maklum. Ada nombor dia. Jadi buat hubungan, kita akan terus atur pertemuan. Seberapa cepat. Kalau seminggu kena buat 20 kali pun kita akan buat. Tak ada masalah. Yang penting penjelasan TPPA itu sampai kepada kalangan Malaysia, rakyat Malaysia. Baik. Terima kasih Datuk Muhammad Izzat Emil di atas masa yang diluangkan dan juga penjelasan yang cukup terperinci. Terima kasih sekali lagi, Datuk. Terima kasih kepada RTM jugalah. Sama-sama. Terima kasih. Baik, dan kepada anda, sekiranya anda masih ada kebimbangan, ada masih muskil, 1001 persoalan, jawapan kepada kebimbangan, salah faham dan segala macam tuduhan semuanya ada terkandung dalam buku ini sendiri, iaitu TPPA, Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik. Boleh anda dapatkan dan selesailah semua masalah
resah, gelisah semua. Semua terjawab di sini. Terjawab di sini. Kalau ada pertanyaan lanjut lagi, anda boleh berhubung seperti yang Datuk nyatakan tadi lah. Dan banyak lagi kementerian yang anda boleh berhubung berkenaan dengan TPPA ni. Okey?